Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dan orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah, di saat mana dia dimatikan itu, dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dia mati di saat mana dia tidak menunaikan salat. Dia mati dalam keadaan dia membuka aurat. Dia mati dalam keadaan dia melakukan maksiat. Lalu apabila masuk saja dalam kubur, malaikat mula bertanya padanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu dimatikan dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab balik, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, sesungguhnya kami ni di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam, bagi orang ni Allah telah sediakan satu tempat, iaitu dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka tersebut. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati Ustaz Pengurusi Majlis, yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kan kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memasuki dalam tahun baru dalam kalender Islam. Kita dah berada di awal-awal dalam bulan Muharram lagi, di saat mana kita telah melalui dalam 2-3 hari yang sudah berakhirnya yang disebut dengan tahun dalam kalender Hijri ini sendiri. Berakhirnya tahun, dan sekarang kita berada di awal tahun. Awal tahun ini bukanlah menunjukkan kita semakin panjang umur kita, tidak, tetapi kita sebenarnya semakin pendek masa kita berada di atas dunia ini. Walaupun kita menyambut tahun baru, bagi orang kita di Malaysia kita ni, jarang kita nak ingat terhadap tahun baru kalender Islam ini. Biasa kita ingat dalam tahun baru dalam kalender, dalam hidup kita ni, bila masuk bulan 12, bulan 1, kita ingat demikian untuk kalender Hijri. Kalender Hijri kita tak ingat, tapi kalender Masihi biasa kita ingat. Tapi sebenarnya masa yang paling tepat dalam hidup kita ni ialah mengikut kalender Hijri, bukan mengikut kalender Masihi. Tapi sayangnya kita ni oleh kerana lama sangat kita mengikat diri kita dengan kalender Masihi,
menyebabkan kita tak terasa yang kita masuk dalam tahun baru pada diri kita ini. Sedangkan diri kita ni, kalau kita ikut kalender Masihi, sebenarnya umur kita jadi terlambat dalam hidup kita. Hari ni kalau orang tanya kita kan, sebenarnya umur pakcik berapa tahun? Orang tanya kita, umur pakcik berapa sekarang? Dia jawab, baru 64 tahun. Sebenarnya bukan dia 64 tahun, dia sudah berusia 66 tahun. Dia dah terlewat 2 tahun dalam hidup dia. Mengikut kalender Hijri, umur dia dah 66 tahun. Ada di kalangan kita, kalau kita tanya berapa umur kamu sekarang, dia jawab baru 32 tahun. Sebenarnya bukan 32 tahun, dia sudah berusia 33 tahun. Ini di masa yang menyebabkan kadang-kadang kita ni rasa dalam hidup kita ni hanyut dan hanyut je pada diri kita. Lalu kita tak sedar umur kita ni semakin meningkat dan semakin meningkat. Maknanya apa dia? Bila semakin meningkat umur kita, semakin dekat masa kita untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Walaupun umur kita ni meningkat, jangan kita fikir lagi panjang umur kita, lagi lama kita hidup di dunia. Lepas pada kita hidup di dunia ni, kita kena ingat yang kita ni kena pergi lagi satu alam. Alam yang kita kena sampai sekejap lagi, yang disebut dengan alam barzakh. Alam ni kita kena sentiasa bersiap dalam hidup kita untuk kita nak pergi ke sana. Ini tanda cerdiknya hidup kita. Kalau kita ni hidup tak bersiap untuk nak pergi ke alam sana, umur kita meningkat, masa kita semakin dekat, tapi kita tak bersiap dalam hidup kita untuk nak sampai ke alam barzakh, alam yang kita akan sampai sekejap lagi. Itu tanda kebodohan diri dipanggil. Kita membiarkan diri kita ni jadi bodoh. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar kita jadi orang yang cerdik. Orang cerdik ni orang macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kami, kamu tahu siapa? Orang yang sentiasa bersiap untuk lepas pada hidup dia, dan dia buat amalan untuk hidup lepas pada mati dia. Wal ajiz, dan orang bodoh di kalangan kamu, kamu tahu tak siapa? Orang yang bodoh di kalangan kita, manittaba'a hawahu, orang yang hidup melayan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Ada di kalangan kita begitu. Dia hidup, orang tanya dia, kamu tak solat ke? Tak. Kamu tak solat, kenapa tak solat? Aku penat, dia jawab begitu. Kamu ni Islam ke kafir? Dia jawab Islam, jangan sebut-sebut kafir-kafir ni disebut. Marah dia pada kita. Habis tu yang kamu tak solat ni, kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Dia jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab begitu. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup kita ni jangan layan nafsu, jangan layan dalam hidup kita nafsu. Allah bila dia nak suruh kita ni hidup, biar kita berfokus. Hidup ni biar berfokus. Jangan kita nampak hidup ni untuk dunia, jangan. Allah bila dia nak suruh kita nampak, lepas pada kita hidup di dunia, kena hidup lagi lepas pada ni. Hidup lagi kat mana? Di alam barzakh. Hidup kita lepas pada alam, hidup di alam barzakh. Start bila alam barzakh ni kita hidup? Start daripada roh kita ni keluar, menghadap depan Allah, kemudian turun balik roh kita. Turun tu diri di hujung kepala kita. Mula kita hidup di saat tersebut. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandi jenazah kita. Kita nampak siapa yang usung jenazah kita. Kita boleh rasa waktu mana orang mandi jenazah kita. Kita hidup tak hidup waktu tu? Hidup. Hidup, kita hidup balik, kita nampak balik. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok hidup ke tak hidup. Nak sebutnya kita ni mula hidup di alam yang ketiga. Lepas pada hidup di alam ketiga, berakhirkah perjalanan hidup kita? Bila masuk dalam kubur, selesai dah hidup kita ni? Tak lagi. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Sekarang baru hidup di alam yang kedua baru. Sekarang ni baru hidup di alam kedua baru. Alam pertama, alam mana? Alam dalam kandungan ibu. Alam kandungan ibu kita pernah hidup dahulu kan.
Saya yakin tak ada seorang pun yang sebut saya tak pernah hidup dalam kandungan ibu Ustaz. Habis kamu hidup kat mana? Saya keluar daripada buluh betung. Ustaz dia jawab. Saya keluar daripada buah labu. Tak ada orang yang sebut demikian. Kita ni pernah hidup di alam yang pertama. Alam pertama, alam mana? Alam kandungan ibu. Lepas pada alam kandungan ibu, kita hidup sekarang alam yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Lepas pada kita hidup di alam fana, kita akan hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Bangun kita di padang mahsyar. Waktu mana kita bangun di padang mahsyar, kita sibuk tanya. Bangun di padang mahsyar, kita sibuk tanya. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan kita balik ni? Elok-elok kita dalam kubur, sekarang kita bangun balik. Kita sibuk tanya orang. Lalu kita dengar satu jawapan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benarlah rasul-rasul dahulu. Kita bila kita bangun saja di padang mahsyar. Ni dalam surah Yasin kan? Ayat dalam surah Yasin. Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin dia bagi macam. Dalam surah Yasin Allah cerita tentang kita bangun balik. Lepas ada kita bangun balik di padang mahsyar, turun malaikat kepung. Kepung manusia dan juga jin. Mula dikepung manusia dan juga jin sebanyak lebih kurang 11 saf dikepung. Bila kepung saja manusia dan juga jin, malaikat mula cabar. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba dia lari sekarang. Lari sekarang. Mulai daripada sekarang, cuba kamu lari biar tembus kepungan yang telah dikepung oleh para malaikat Allah ini. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas dalam kepungan tersebut kecuali orang yang dilepaskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar ini, hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam apa dia? Alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila masuk syurga, ahli syurga, dan terhumban ahli neraka ke dalam neraka, berhenti sakat tersebut, lalu disebut terus khalidina fiha abada. Kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut tentang syurga, khalidina fiha abada. Sebut tentang neraka, sama juga sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam lepas tersebut. Kita hidup dalam syurga Allah dan hidup dalam neraka ni dibakar. Allah Subhanahu wa taala sebut summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Allah bila dia nak suruh kita nampak jelas perjalanan hidup kita ni sampai ke akhirat Allah, Allah bagi pada kita satu hadiah yang besar yang bernilai dalam hidup. Allah nak suruh kita ni sampai ke sana. Allah bagi apa dia? Allah bagi Islam. Nikmat Islam dan iman ini dalam tubuh badan kita. Ni Allah dia nak suruh nampak. Kalau kamu nak pergi ke akhirat, tak ada jalan dalam hidup kamu kecuali satu jalan. Jalan apa dia? Jalan Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dalam hidupnya, selain daripada Islam dalam hidup dia, nescaya dia tak akan berjumpa syurga Allah. Falan yuqbala min, tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Bila Allah tunjuk jalan Islam, dalam Islam bukan berhenti dengan Islam gitu saja, tidak. Tapi Allah dia turunkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu tunjuk jalan hidup ini. Rasulullah tunjuk jalan hidup. Macam mana dengan Islam? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tunjuk Islam, baru Islam ni nak suruh kita selamat sampai ke akhirat Allah. Lalu berlaku pertembungan terus. Bila baru Islamnya, orang mula lawan terus. Ni para hadis kan kena faham.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana dia belum memikul menjadi nabi dan juga rasul, dia tidak ada ancaman bunuh yang berlaku padanya. Tak berlaku tekanan dalam hidup Rasulullah. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula pikul Islam, bawa Islam tunjuk pada di kalangan umat Rasulullah, hidup ini jangan hidup fikir tentang perut, jangan. Hidup ini jangan fikir diri keluarga kamu, jangan. Jangan fikir nak besarkan rumah, jangan. Hidup ini jangan fikir untuk kamu nak membanyakkan jawatan kamu, jangan. Tapi hidup ini fikir untuk kamu pikul Islam di belakang kamu. Macam mana kamu nak bawa Islam dalam hidup kamu? Kerana apa dia kita bawa Islam ni? Kalau kamu tak bawa Islam, kamu tak boleh sampai ke syurga Allah. Tak boleh sampai ke syurga Allah. Selain daripada Islam, tak boleh tolong kita dalam kubur. Tuan-tuan masuk dalam kubur, yang boleh tolong kita ialah Islam. Bangun masuk dalam kubur, Islam. Bangun di akhirat nanti hanya dengan Islam. Bila nak masuk dalam syurga Allah, hanya dengan Islam. Dengan Islam. Selain daripada Islam, yang ini jalan yang bengkak-bengkok. Sehingga kan tiap-tiap kali mana kita salat kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan mana jalan yang lurus ni? Minal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah melalui yang dapat nikmat sebelum daripada ni. Siapa dia yang dapat nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Saya nak sebut pada tuan-tuan besar nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk jalan ke syurga Allah. Bila begitu, kita hidup di atas dunia ni, jangan sampai kita bila kita hidup atas dunia, jangan hilang fokus. Hidup atas dunia ni biar berfokus. Fokus apa dia? Mesti kita bila masuk dalam kubur mesti dapat syurga. Jangan kita masuk dalam kubur tiba-tiba kita tak dapat syurga. Na'udzubillah min dzalik. Tak dapat syurga. Hidup atas dunia ni, rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, kemudian pengaruh ramai. Bila mati masuk kubur, masuk neraka terus kita. Apa manfaat hidup demikian? Rasulullah mula ajar dalam hidup kita. Hidup ni biar fokus. Kamu kena bawa Islam. Kamu nak dapat syurga, kamu kena bawa Islam. Yang menyebabkan sahabat-sahabat mula tanggung Islam. Tunjuk, kena pikul Islam. Rupa-rupanya hidup kita ni, jangan fikir perut je, jangan. Jangan fikir kemaluan, jangan. Jangan fikir tentang anak isteri kita saja, jangan. Tapi benda yang kamu kena fikir, bagaimana nak membebaskan diri kamu daripada neraka Allah, bebas keluarga kamu daripada neraka Allah, dan dimasukkan diri kamu ke dalam syurga Allah SWT. Bila Rasulullah sebut saja begitu, sebut tentang Islam ni, di saat mana manusia sedang bertembung, di saat mana Rasulullah SAW cerita tentang Islam, manusia di saat itu sedang memikirkan tentang nak banyakkan harta, nak tinggikan kedudukan. Manusia fikir tentang nak suruh jadi nampak muka cantik. Bila begitu Rasulullah sebut saja, orang kafir mula lawan Rasulullah. Orang kafir lawan terus Rasulullah. Lawan Rasulullah ni, saya nak sebut sejarah yang berlaku pada kita. Sampai peringkat mereka buat ancaman bunuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ni mula, dia tengok orang mula masuk Islam, seorang masuk Islam. Kemudian mereka mula-mula buat macam mana? Mereka jadikan dengan mereka buat pemboikotan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka boikot apa dia? Mereka kata, kita jangan jual makanan pada orang Islam. Jangan beli makanan orang Islam yang dijual itu. Boikot. Ekonomi orang Islam mesti kita boikot. Yang ni yang dilakukan oleh orang kafir di Makkahul Mukarramah waktu mana peringkat permulaan. Sampai peringkat sahabat-sahabat Rasulullah tak boleh nak buat apa. Tak boleh. Nak makan, nak beli barang orang tak jual. Nak jual barang orang tak nak beli. Ditampal di Baitullahil Haram. Tampal di Baitullahil Haram ni satu iklan yang besar. Mereka tampal, mereka kata pada, jangan jual barang pada orang Islam. Jangan beli barang orang Islam. Jangan buat apa-apa hubungan dengan orang Islam. Tuan-tuan kena ingat ni, benda yang berlaku demikian. Bila mereka sebut saja begitu, menyebabkan sahabat-sahabat ni tak boleh nak buat apa dah. Kerana Islam dia. Kerana kita Islam yang menyebabkan mereka lakukan demikian.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat-sahabat, "Mata nasrullah?" Bila Allah nak tolong kita ni ya Rasulullah? Oleh kerana sahabat-sahabat dah mula makan daun-daun kayu yang kering. Sahabat-sahabat ditekan dengan tekanan yang terlalu amat sangat. Sampai peringkat Bilal bin Rabah ditahan, ditangkap di peringkat permulaan. Kemudian diheret di atas batu-batu yang tajam, letak batu yang besar di atas dada Bilal bin Rabah. Tarik tersiap kulit-kulit dan kulit Bilal bin Rabah ni sampai nampak tulang putih Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sebut, "Ahadun ahad, ahadun ahad." Allah yang esa, Allah yang esa. Keluarga Ammar bin Yasir saat peringkat demikian ditangkap, kemudian digebus hidup-hidup dalam kawah yang menggelegak. Digebus hidup-hidup. Rasulullah tak ada kuasa waktu tersebut. Islam tak ada kuasa. Bila Islam tak ada kuasa, Rasulullah sebut apa dia? "Sabran ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir. Aku berjanji dengan keluarga kamu, syurga Allah sedang menunggu keluarga kamu saat mana gugur syahid seorang-seorang dalam keluarga Ammar bin Yasir ini sendiri. Semuanya digodok dengan besi yang panas daripada punggung. Digodok dengan besi yang panas, tembus di dada semuanya. Seorang perempuan yang gugur syahid dalam sejarah Islam. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran kerana keimanan pada Allah. Sahabat-sahabat datang tanya Rasulullah, "Mata nasrullah?" Bila Allah nak tolong kita ya Rasulullah? Bila? Menangis kesesak. Sahabat-sahabat bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah cari jalan. Macam mana nak selamat orang Islam? Macam mana nak selamat keadaan orang Islam di sini? Pergi ke Taif, penduduk Taif ada balik batu. Pergi ke yang disebut dengan Hamsyah. Penduduk di Hamsyah pula makan pula umpan yang disebut demikian. Tak tahan orang Islam di Hamsyah. Sampai peringkat mereka datang umpan supaya halau orang Islam di bumi Hamsyah. Kemudian pulang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kemah. Musim-musim haji itu Rasulullah masuk kemah, keluar kemah, masuk kemah, keluar kemah, berjumpa dengan orang Yasrib. Orang Yasrib, penduduk Ansar, penduduk yang disebut dengan Aus dan juga Khazraj. Di saat tersebut bila Rasulullah berjumpa je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada dia tentang Islam, sebut pada mereka tentang Islam. Mereka dengar, mereka sebut, ni tentu Nabi akhir zaman. Ni yang Yahudi sentiasa sebut ni. Kita dengar dia Nabi akhir zaman yang akan datang. Kalau kita tak ambil ni, akan terlepas pada Yahudi. Lebih baik kita ambil, katanya puak-puak Ansar daripada sebelah Madinah, Yasrib di waktu tersebut. Sebut saja begitu, Rasulullah mereka berbai'ah dengan Rasulullah. Mereka bai'ah, mereka sebut, "Mari kita Muhammad datang tempat kami di Yasrib." Asal nama Madinah, sebelum daripada nama Madinatul Munawwarah, nama dia Yasrib. Yasrib ni kering kontak, bumi yang tak ada apa-apa. Bila datang Islam, bumi itu berubah menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi bandar yang penuh dengan cahaya. Bila sampai saat tersebut, mereka kata, "Kami sanggup jaga sahabat-sahabat kami daripada Mekah ni, tolong datang negara kami. Datang negara kami, kami akan jaga." Bila sebut begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula benarkan sahabat-sahabat. Hijrah sahabat-sahabat pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Di Madinah itu kamu akan dapat tempat yang sama dalam hidup kamu. Sahabat-sahabat mula hijrah. Mula berhijrah, seorang-seorang berhijrah. Keluar seorang-seorang. Saya nak sebut bagaimana besarnya nilai Islam pada kita yang perlu kita jaga ni sampai kita mati dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu menggenggam erat Islam dalam tubulan kamu. Yang ni penting sangat untuk kita nak faham. Nak berlakunya peristiwa yang ni. Bila sampai saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh sahabat-sahabat hijrah, pergi hijrah. Pergi hijrah kata Rasulullah. Sahabat-sahabat mula berhijrah. Datang seorang-seorang jumpa dengan Rasulullah. Bila Sayyidina Umar datang, Rasulullah kata, "Ya, aku benarkan kamu hijrah wahai Umar." Bila Sayyidina Abu Bakar datang, bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku nak hijrah." Rasulullah kata, "Abu Bakar, kamu tidak dibenarkan. Kamu kena tunggu aku. Manakala kamu ya Rasulullah, bila kamu kena pergi, aku tunggu arahan daripada Allah. Allah yang mengarahkan aku bila nak berhijrah." Sahabat-sahabat berhijrah, nyawa
nyorok, masing-masing nyorok. Kecuali Sayyidina Umar. Alim ulama tanya, kenapa dipilih Sayyidina Umar? Kenapa tidak dipilih Umar? Dipilih Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Patutnya dalam peristiwa hijrah ni, pilihlah Sayyidina Umar. Umar kan berani Umar bila Rasulullah benarkan dia hijrah, benarkan hijrah. Sayyidina Umar pergi tawaf Baitullah sebanyak 7 kali. Siap tawaf tu, dia tarik pedang dia mula tunjuk pada orang kafir. Man minkum, siapa di kalangan kamu yang terasa nak tengok kepala dia melayang-layang terpenggal daripada badan dia? Siapa? Sayyidina Umar tanya, siapa di kalangan kamu yang terasa nak tengok anak-anak dia menjadi yatim piatu, kemudian meminta-minta pada orang lain? Siapa di kalangan kamu yang nak tengok isteri dia menjadi janda-janda, kemudian dikahwini oleh orang lain pula? Siapa di kalangan kamu? Tunggu Umar sebelah bukit sana. Umar nak berhijrah, katanya Sayyidina Umar. Umar sebut demikian. Orang kafir tunduk semua. Tak ada seorang pun yang berani angkat kepala. Ulama-ulama tanya, kenapa Rasulullah tak berhijrah dengan Sayyidina Umar? Patutnya pilih Sayyidina Umar lah, bukan pilih Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni takut sikit dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Takut Abu Bakar tu sampai peringkat Rasulullah kena pujuk Abu Bakar. Allah takhafu, jangan kamu takut. La takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Innallaha ma'ana, Allah dengan kita. Rasulullah kena pujuk. Kenapa pilih Sayyidina Abu Bakar? Kenapa tak pilih Sayyidina Umar dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umar ni gagang tak gagang Umar, Rasulullah sebut kalau dia berjalan satu jalan, nescaya syaitan tak akan lalu lagi jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Gagangnya Umar. Kita ni gagang juga, jalan satu jalan penuh syaitan di belakang kita. Beza kita dengan Umar. Habis kenapa tak pilih Sayyidina Umar? Kan kalau pilih orang berani kan, dengan kita-kita jadi berani. Kalau pilih orang penakut, dengan kita-kita jadi takut. Macam kita ni kan, kita duduk sebelah orang tidur, kejap lagi kita akan tidur. Dia akan jadi demikian pada kita. Kita duduk sebelah orang menguap, kejap lagi kita menguap. Dalam diri kita ni, dia akan berjangkit. Perangai ni akan berjangkit dalam hidup kita. Rasulullah pesan, bila kamu nak solat, kamu solat dengan orang khusyuk. Sebelah, kamu duduk sebelah orang khusyuk. Bila kamu duduk sebelah orang khusyuk, dengan kamu jadi khusyuk. Tapi kenapa Rasulullah tak pilih Sayyidina Umar? Pilih Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa ini. Patutnya pilih Umar. Umar kan berani kan. Kita ni kan, kalau kita berjalan dengan OCPD, misalnya contoh, dengan jalan dengan OCPD, lain kan mengangkang je terus. Biar kita tak jadi OCPD pun, tapi nak sebutnya demikian juga dengan apa dia? Dengan kenapa Rasulullah tak pilih Sayyidina Umar, pilih Sayyidina Abu Bakar? Ulama-ulama bincang, Abu Bakar takut tak takut? Bila keluar saja peristiwa hijrah ni, jalan masuk dalam gua Sur tu, Abu Bakar tu takut. Sebut pada Rasulullah, kalau mereka tunduk dia Rasulullah, nampak terus kita ya Rasulullah. Rasulullah tekan Abu Bakar, jangan gitu Abu Bakar. Rasulullah sebut, kamu jangan takut, jangan. Rasulullah nak suruh lapangkan dada Abu Bakar, jangan takut. Rasulullah tidur atas pohon Abu Bakar. Tidur atas pohon Abu Bakar. Tidur tu Abu Bakar kata, oleh kerana tempat tu sempit, seorang kena duduk, seorang lagi kena bagi. Boleh bagi, seorang bagi. Abu Bakar kata, Rasulullah memilih untuk tidur di atas pohon aku. Bila dia tidur atas pohon aku tu, aku dengar dengusan Rasulullah tidur tu, dengar sah Rasulullah tidur di sini. Maknanya dengkuran Rasulullah tu kedengaran saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Rasulullah tidur sungguh di saat demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana Rasulullah nak tenangkan Abu Bakar tersebut. Tuan-tuan tahu Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni bapa mertua Rasul. Rasulullah ni siapa? Menantu kepada Abu Bakar. Ada tempat kita menantu tidak tak pernah mertua? Ada? Tak ada di kalangan kita. Cuba try buat malam ni nanti. Malam ni cari mertua kita tidur atas pohon mertua. Mesti bapa mertua kita tengok atas bawah. Budak ni dah nak anak aku dia sapu dengan aku pun dia nak sapu. Soalnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa pilih yang disebut dengan Abu Bakar? Ulama jawab, kerananya di saat ini nak ajar hidup ini jangan bergantung dengan orang, tetapi bergantunglah kepada Allah. Islam jangan hidup bergantung dengan orang.
Siapa-siapa yang hidup bergantung dengan orang, dia akan kecewa. Jadi seorang isteri, jangan bergantung dengan suami. Jadi suami, jangan bergantung dengan isteri. Jadi anak, jangan bergantung dengan mak ayah. Habis kita nak bergantung dengan siapa? Bergantung pada Allah. Lalu diajar, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Masuk tahun baru je, jangan kita ingat kita ni hidup bergantung dengan orang. Jangan. Masuk tahun baru, ingat diri kita ikat, simpulkan diri kita dengan Allah. Bila demikian, nak sebut Islam ni sampai peringkat bila kamu hidup dengan keadaan jalan agama ni, kamu kena kuat diri kamu dengan Allah. Kalau kamu tak kuat dengan Allah, nanti kamu akan kecewa dalam kehidupan kamu. Islam diajar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai tahap ni, Rasulullah ajar sahabat-sahabat hijrah sampai di Madinah. Saya ringkaskan saja. Saya tak cadang nak cerita panjang tentang hijrah ini. Sampai di Madinah, bila sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina persahabatan di kalangan umat Islam ni. Yang baik selama ni, yang tak tegur siapa, yang bermusuh disatukan menjadi Ansar. Manakala sahabat yang datang ni dinamakan dengan Muhajirin. Bila Muhajirin dan Ansar disatukan pula mereka. Bila disatukan mereka tersebut, yang menyebabkan mereka rasa macam adik-beradik di antara satu sama lain. Satu peristiwa yang berlaku dalam peristiwa hijrah yang besarnya, bila sahabat ni datang, dia tidak mempunyai isteri. Manakala sahabat yang dipersedayakan ini ada 2 orang isteri. Dia pelawar terus. Aku ada 2 orang isteri. Engkau tak ada isteri kan? Tak ada. Kamu ambillah, pilih salah seorang isteri aku untuk dijadikan peneman dalam hidup kamu. Nak sebutnya rapatnya di kalangan mereka sebut. Sahabat ni jawab terus, tak. Saya bukan nak pada isteri kamu. Habis itu, tolong tunjukkan saya di mana pasar untuk saya meniaga. Pasar di sini siapa yang miliki? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang miliki pasar tersebut. Tunjukkan saya, kemudian di waktu ini tunjukkan saya bagi modal pada saya, biar saya meniaga. Lalu dia meniaga, sahabat ni meniaga daripada pasar Yahudi berubah menjadi pasar orang Islam. Anak sebutnya kekuatan, mula dibangunkan kekuatan ekonomi. Bila bangun, mula hebat kekuatan yang Rasulullah tunjukkan. Islam ni bila dia merintah, dia mesti tunjuk bagaimana kehebatan pemerintahan Islam. Ini cara demikian. Ekonomi Islam mula tersusun. Sebab tu kita sebut, tolong bagi peluang pada Islam untuk merintah. Bila bagi peluang pada Islam merintah, menyebabkan di waktu ini kita boleh rasa nikmat. Allah akan bagi nikmat. Allah sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat, nescaya kami akan buka daripada langit pintu-pintu keberkatan daripada langit. Minas sama'i wal ardh, bumi ini pun terbuka, keluar segala benda yang Allah akan anugerahkan pada kami. Contoh mudahnya Brunei lah para anak sekalian. Brunei di antara contoh yang mudah. Bila laksana syariat Islam, jumpa blok-blok yang baru, minyak-minyak yang banyak. Mudah dipanggil demikian. Kita ni tak, lagi kita pegang, lagi teruk ekonomi kita. Kenapa jadi demikian? Tanda kita tak yakin. Ni cakap banyak kan kena gang tak kena. Nak sebutnya gambaran. Bila Rasulullah bangunkan ummah, Rasulullah mula ajar, hidup ini mesti ke syurga Allah. Hidup ini mesti ke syurga Allah. Sahabat-sahabat mula datang ke kota Madinah. Bila datang ke kota Madinah, orang kafir rasa menjadi ancaman pada ramai lagi sahabat-sahabat ada negara Islam yang dimiliki oleh orang Islam. Lalu mula berlaku yang disebut dengan peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, yang ulama-ulama diajar, ada di kalangan umat manusia ni yang ramai-ramai, yang orang lain semua dah datang sampai Madinah, tiba-tiba ada 6 orang yang tak datang ke kota Madinah. Orang Islam yang tak nak datang. Orang Islam yang tak nak datang ni duduk di kota Mekah. Bila tanya pada dia, kenapa kamu tak hijrah ke kota Madinah? Dia jawab, kalau pergi Madinah nak makan apa? Dia tanya. Kalau pergi Madinah ada projek ke? Dia tanya. Kalau pergi Madinah, rumah kami macam mana rumah kami? 6 orang ni tak pergi ke kota Madinah.
yang di antara Rasulullah dengan orang kafir ni dalam perang Badar, dia turut memberi sumbangan pada Abu Sufyan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi sumbangan, tak berhenti dengan sumbangan. Bukan sekadar bagi sumbangan, mereka turut serta dalam perang ni untuk lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya sebut banyak kali di mana-mana. Kita ni jangan jadi tali baru orang kafir yang memang. Jangan kita jadi macam orang ni. Bila berlaku saja bertembung di antara orang Islam dengan orang kafir, tiba-tiba ada orang Islam bersama dengan orang kafir. Dengan orang kafir, dia datang dalam perang Badar, datang nak lawan Rasulullah, datang nak lawan Rasulullah. Bila diberitahu saja demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu saja mereka datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, pastikan mereka berjaya dibunuh. Pastikan mereka berjaya dibunuh. Sebut ada sahabat-sahabat, jangan benarkan mereka ni teruskan perjalanan hidup mereka. Dalam perang ni mesti dibunuh mereka semua. Dalam perang Badar itu berjaya dibunuh 66 orang tersebut. Bila berjaya dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lepas mana selesai perang tersebut, Rasulullah sebut asingkan jenazah mereka. Jangan letak sekali jenazah mereka dengan jenazah orang kafir. Bila diasingkan jenazah, Rasulullah kata gali lubang. Lalu digali lubang. Lepas pada gali lubang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tarik heret jenazah dia, campak dalam lubang tersebut. Campak dalam lubang. Sahabat-sahabat tarik satu-satu mayat ini, campak dalam lubang. Bila campak selesai saja campak, Rasulullah pergi cekak pinggang Rasulullah depan jenazah-jenazah tersebut. Rasulullah sebut, ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kejarlah dunia. Kamu nak dunia kan dalam hidup. Islam diajar bukan kamu nak pada dunia, kamu kena dapat akhirat. Datang ada setengah orang ni, dia mikir bila hidup atas dunia ni biar duit banyak. Dia fikir atas dunia, bila hidup atas dunia ni biar pangkat besar. Bila hidup atas dunia biar jawatan hebat. Dia fikir yang tersebut. Lalu Rasulullah kata, kamu kejar dunia, kamu dapat dunia hari ini. Halimmu ila dunyaku. Kejarlah dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Lalu Sayyidina Umar datang cuit Rasulullah. Sayyidina Umar cuit Rasulullah. Rasulullah, kamu gocap depan mayat-mayat ni, mayat-mayat ni dengar ke Rasulullah? Rasulullah jawab, walaupun mayat mereka tak dengar, tetapi roh-roh mereka sedang mendengar apa yang aku sebutkan sebentar lagi. Bila sebut saja begitu, turun ayat Quran, dibaca ayat Quran. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Orang Islam tapi mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa? Kita tanya, ada ke ustaz orang Islam buat zalim pada diri sendiri? Bersepah di kalangan. Orang kita buat zalim pada diri sendiri. Ada kan orang kita di hidup atas dunia, dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Kita kata ada ke ustaz? Ada, ramai. Orang yang demikian, orang yang dengan azan tak datang semayang, orang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia tak boleh sebut dia zalim pada tu imam, tak. Dia tak boleh sebut bila dengar azan tiba-tiba dia tak datang. Dia tak boleh jawab padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh jawab demikian. Dia kena jawab padan muka aku kerana aku tak datang. Ni ada kan orang yang demikian. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang Islam kita, dia orang Islam, tapi di saat mana dia mati, dia tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali mana-mana. Orang kawasan Lembah Jaya ni, jangan ada seorang pun yang meninggal dunia dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan sampai peringkat tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK. Bagi tahu kepada AJK. AJK seorang, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. AJK seorang kena umum terus.
Ada di kalangan ahli qaryah kita yang tak boleh baca Quran. Tuan, siapa yang dah boleh baca Quran? Siapa yang nak ajar ahli qaryah kita tak boleh baca Quran? Yang tak boleh baca Quran, tolong senarai nama-nama mereka yang tak boleh baca Quran. Senarai nama ahli qaryah yang dah boleh baca Quran. Ketemukan mereka. Ketemukan yang boleh baca dengan yang tak boleh baca. Kalau kamu mati di saat mana kamu tak boleh baca Quran, confirm kamu masuk kubur kamu tak lepas. Tak lepas. Masuk dalam kubur tak lepas. Tak boleh nak jawab depan Allah. Mereka tanya je, Quran kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Tak boleh baca Quran. Tak boleh mereka. Kamu buat apa di atas dunia? Gagak. Tak boleh baca Quran. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang jumpa dengan AJK Sugam. Bagi tahu AJK Sugam, tuan, saya tak boleh baca Quran. AJK Sugam pula jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je. Jangan jawab demikian. Kalau tak boleh juga baca Quran, orang tanya kenapa tak boleh? Saya benar Ustaz. Kenapa benar? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Yang ini memang benar sungguh. Kalau tak boleh baca Quran, saya cabar pada mereka yang tak boleh baca Quran, tolong salin balik Quran. Tekak Al-Quran. Salin balik Al-Quran. Sebelum mati mesti habis 30 juzuk Al-Quran yang kita tulis balik. Tulis balik. Jangan malas nak tulis. Hari-hari habiskan masa kita tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran kali. Jangan sampai tak boleh. Nanti bila kamu mati, kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Orang kita ni kan ramai yang demikian. Yang kena buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang khianat pada diri sendiri? Kan ada ibu-ibu yang dia puji anak dia. Ustaz, anak saya Ustaz mencuri tak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, beli nombor ekor tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Hidup sebentar. Yang ini ramai orang yang demikian. Bila dia hidup, tiba-tiba dia mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Jangan. Di antaranya 6 orang tadi lah yang tak datang waktu mana Rasulullah suruh hijrah, tiba-tiba dia tak hijrah. Tak hijrah dia. Yang peliknya, lawan Islam pula tu. Lawan Rasulullah. Dia orang Islam, lawan Islam. Pelik orang kita. Ada orang yang jadi demikian. Dia orang Islam. Dia sanggup untuk menjadi tali balut pada orang kafir. Untuk apa dia? Untuk menentang Islam. Menentang orang Islam di sini. Ini perangai yang terjadi. Lalu bila dia mati masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lemah malaikat, tak sempat. Waktu mana hidup atas dunia dahulu, tak sempat malaikat, tak sempat nak belajar. Masuk dalam kubur, mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Guru kamu nama apa? Tak boleh jawab. Lalu mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dulu? Susah sangat ke kamu nak mengakui kelemahan diri di waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Kita ni biar kita perasan lah, kita ni ada kelemahan. Kelemahan kat mana pada diri kita? Ada jemaah tanya, Ustaz, saya ni nak hijrah, Ustaz, saya ni nak berubah, tapi saya tak tahu nak berubah kat mana. Senang je saya sebut demikian. Senang je pada diri kita. Malam ni balik rumah masing-masing, pegang tangan orang rumah, pergi duduk jauh-jauh daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya je satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya dia soalan tu. Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh tu dia setengah bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah tengok lagi abang bangun malam-malam semayang di atas tikar sejadah, menangis teresak-esak di atas tikar sejadah. Sejak saya kahwin dengan abang,
saya tak pernah khatam sekalipun Al-Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, abang kerap bawa saya ke pasar raya, bawa ke masjid surau, jarang-jarang je bawa saya. Orang rumah kita boleh harga dah kita. Orang rumah kita pun tanya soalan yang sama. Muka air, muka air bang, ada harapan tak? Kita pun tengok lebih kurang sama je. 2 kali 5, 5 kali 2 je kita. Ada kelemahan yang sedang dah. Kita ni kalau kita meninggal dunia, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah boleh mandang kita tu, orang rumah boleh agak. Tengok jauh-jauh. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup itu, Allah jadikan dalam hidup, mesti melakukan perubahan. Mesti melakukan perubahan. Nak masuk syurga, kamu kena berubah dalam hidup kamu. Kita tanya, nak berubah macam mana Ustaz? Saya nak sebut yang pertama, dalam hidup kita ni, sebelum kita menghadap depan Allah, biar kita menambah ilmu. Biar ada ilmu. Ilmu ni sentiasa bertambah dalam hidup. Ilmu apa yang kena bertambah? Al-Quran. Al-Quran, ilmu Al-Quran kena sentiasa bertambah. Sebab itu Al-Quran di antara ilmu yang tak pernah padam untuk kita mempelajari. Dan kita diajar supaya sentiasa baca. Kita dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Bila kita dah baca, dah ingat dah Al-Quran, dah baca dah Al-Quran, dah lancar dah Al-Quran dalam hidup kita, tolong tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Orang lelaki paling tidak sebelum meninggal dunia, dia kena tadabbur Al-Quran 2 surah dalam hidup dia, katanya Sayyidina Umar. 2 surah dia kena faham. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Baqarah, dan yang kedua surah Al-Imran. Orang lelaki 2 surah. Orang perempuan 3 surah. Sayyidina Umar sebut, ajar pada orang perempuan di kalangan kami 3 surah sebelum daripada kita meninggal dunia. 3 surah ni apa dia? Yang pertama surah An-Nisa. Orang perempuan kena belajar surah An-Nisa. Yang kedua, dalam hidup orang perempuan, belajar surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab orang perempuan kena belajar sebelum menghadap depan Allah. Yang tiga, surah yang tiga diajar supaya kita belajar surah An-Nur, yang diajar orang perempuan kena belajar. Ni dipanggil ilmu. Biar ada ilmu, sentiasa menambahkan ilmu. Bila dah ada ilmu Al-Quran, tambah ilmu yang kedua. Ilmu kedua apa dia? Ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nak sekali belajar ataupun kita nak asing pun tak apa. Alim ulama sebut demikian. Di peringkat awal, anak-anak kita dengan Al-Quran. Pastikan kita ajar dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terperangkap dengan masyarakat kita yang digembar-gembur tentang hadis, tertinggal Al-Quran. Jangan. Ramai pun orang kita ni akhir-akhir ni dia sibuk hadis sahih ke tak sahih. Dia ni pakar hadis ke tidak? Kita jawab, Islam dia bukan terus pergi ke hadis. Islam dia ajar Al-Quran terdahulu. Kena ada Al-Quran. Orang yang nak sebut dia pakar hadis, dia kena ada terhadap Al-Quran. Dia mesti pakar Al-Quran terdahulu. Tak boleh dia jadi hadis terus tanpa dia memahami Al-Quran. Lepas pada kita ada Al-Quran dan hadis, yang ketiga, kita dekat dengan ijma' ulama. Ulama-ulama mesti dekat dalam hidup kita. Jangan jauh kita dengan alim ulama. Cari orang-orang alim. Tengok orang alim berkumpul kat mana. Orang alim berada di mana. Kita kena tumpang dengan mereka tersebut. Ini dipanggil ijma' ulama. Yang keempat, belajar. Kalau tak ada juga, belajar apa dia? Ilmu qiyas. Ilmu qiyas mesti kita fahami. Ini 4 sumber dalam hidup ahli sunnah wal jamaah yang mesti dipelajari ilmu dalam hidup. Al-Quran dibaca, kemudian ditadabburi, dan yang tiga, dah kita tadabbur Al-Quran, hafal Al-Quran kan. Hafal. Sebelum meninggal dunia ni, 3 surah ni mesti hafal. Sebelum kita meninggal dunia ni, 3 surah mesti ada dalam dada ni. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mesti dihafal di kalangan kita. Rasulullah sebut surah Al-Mulk ini surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, dan surah yang akan menghalang kita daripada azab kubur. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir tak berlaku. Bila kita malam nak tidur, Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia tidur malam tersebut. Kebetulan sampai ajal dia pada malam saat mana dia sedang tidur itu, dikebumikan esok hari jenazah dia,
masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuknya. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat dia. Hafal 30 ayat. Ayah-ayah, ibu-ibu, hafal surah Al-Mulk. Jangan malas nak menghafal. Orang Melayu kita ni, dia hafal surah sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Surah sama je yang dihafal. Kalau sembahyang dengan orang rumah tu, sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak. Ni inna a'tayna ni betul. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-ubah dalam hidup kita. Jangan malas, hafal surah Al-Mulk. Dalam hidup kita ni surah Al-Mulk. Bila kita dah ingat surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah yang kedua apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat dia. 110 ayat dia kita hafal. Dalam hidup kita ni jangan rasa panjang, jangan. Surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Muhaffal satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. 110 hari ingat satu surah Al-Kahfi. Ini cara dalam hidup kita ni. Jangan malas untuk menghafal surah Al-Kahfi. Rasulullah sebut surah Al-Kahfi, orang yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia akan menjadi cahaya yang indah pada malam itu sampai Jumaat yang akan datang. Nampak daripada arasy Allah. Bila dia meninggal dunia, surah Al-Kahfi akan dibentukkan dalam bentuk bekas yang cantik, bau wangi. Roh dia masuk dalam surah Al-Kahfi. Nampak gemelipan bila roh dia naik menghadap di hadapan Allah. Semua para malaikat menjadi takjub dengan orang yang dia telah ingat surah Al-Kahfi, dan kemudian dijadikan amalan pada malam Jumaat, dibaca tiap-tiap malam Jumaat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Dah ingat surah Al-Kahfi, sambung surah yang ketiga. Surah yang ketiga ni surah yang terpendek dalam Quran. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat, tak panjang pun. Apa? Surah Al-Baqarah. Saya minta AJK Surau ni buat pertandingan. Buat pertandingan di kalangan ahli qaryah. Siapa yang dah hafal 3 surah untuk tarikh tahun yang depan, buat pertandingan. Tandingan apa dia? Dapat ingat 3 surah ni, misal contohnya, bagi hadiah pergi buat umrah di Baitullah Haram saja. Ambil duit-duit surau yang kita ada, kita bagi hadiah pada mereka yang boleh 3 surah ni saja. Ni kalau kita buat demikian, ramai di kalangan kita ni akan berlumba-lumba untuk menghafal 3 surah ni untuk dijadikan kekuatan ingatan di kalangan masyarakat ini. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah padanya, nescaya syaitan tidak akan berani masuk dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah. Rumah kita kan kadang-kadang bunyi ke atas atap. Bunyi tu benda yang berlari ke atas atap. Kadang-kadang kita kata, apa benda tu? Nak legakan hati, musang lah tu. Kita sebut musang. Tiap-tiap malam pula tu, musang ke rumah kita je datang. Bukan musang, benda apa? Syaitan. Syaitan ganggu rumah tangga kami. Rumah tangga kita ni kadang-kadang bau hanyir je dalam rumah. Benda tak ada pun, tak ada apa pun. Masuk rumah kadang-kadang berkelahi. Anak-beranak kita ni berkelahi je dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang bunyi guli dalam rumah. Kadang-kadang bunyi orang ketuk rumah kita. Kita tengok tak ada orang pun. Benda apa? Syaitan. Rasulullah sebut, baca surah Al-Baqarah. Mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, tak beraninya syaitan masuk dalam rumah tersebut. Bayangkan dalam rumah dibaca surah Al-Baqarah, tak berani syaitan masuk. Dalam dada kita yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan masuk. Syaitan tak berani nak ganggu orang yang ada surah Al-Baqarah dalam tubuhan diri. Maknanya kita kena rajin dalam hidup kita. Yang ni yang pertama yang kita kena jaga dalam hidup kita ni, ilmu. Siapa yang nak berubah, nambahkan ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu keyakinan terhadap Islam. Ilmu ni, bila kita ada ilmu, kita semakin yakin dengan Islam. Saya tak berganjak daripada Islam. Jangan berganjak, jangan bercampur Islam dengan sekularis. Jangan campur Islam dengan liberalis. Jangan campur. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan
fikir bahawa Islam ni boleh bercampur dengan pahaman-pahaman manusia yang lain. Tak ada. Islam ni tak campur. Tuan-tuan jangan campur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan campur Islam ni, nanti tuan-tuan akan menyesal bila menghadap kepada Allah. Islam ni dia tak campur. Bila kita sebut Islam, ekonomi kita Islam, politik kita Islam, sosial kita Islam, kebudayaan kita Islam, semuanya Islam. Jangan kita sebut saya terima Islam dalam bab semayang dia, dalam bab ekonomi saya tak terima Islam. Saya terima Islam dalam bab ekonomi dia, dalam bab politik saya tak terima politik Islam. Jangan tuan-tuan, jangan demikian. Islam ni semua sekali ada. Jangan kita fikir Islam ni hanya dalam satu bidang saja, dalam bab semayang saja. Jangan teragak-agak dengan Islam. Sampai Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Bila sebut Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk semua Islam. Jangan pilih-pilih. Saya nak terima yang ni saya tak boleh terima. Jangan demikian. Bila kita sebut Islam, kita mesti meyakini dalam hidup kita ni seorang muslim yang baik pada diri kita. Ini kita boleh tengokkan sekarang ni. Budaya orang kita mula sebut tentang beli apa dia. Kita beli produk orang Islam terlebih dahulu. Ada orang Melayu kita sebut, jangan begitu, kesianlah mereka. Kesian orang bukan Islam pula. Nanti kan tak laku produk mereka. Kita sebut bukan tak laku, kita beli dulu produk orang Islam. Bagi habis dulu produk orang Islam. Lepas tu baru beli produk mereka. Selagi mana tak habis produk orang Islam, jangan beli. Senang cerita. Nak kena faham benda demikian. Ada orang kata, habis tu macam mana nak jual produk-produk orang bukan Islam? Senang je. Masuk Islam kita beli terus. Masuk Islam kita beli terus. Lagi mana kamu duduk dalam begitu, kamu lawan kami. Kamu lawan kami. Kamu guna untuk menghancurkan kami. Bila kuat ekonomi kamu mempertikaikan ajaran Islam. Kamu mengherdit kami. Tulisan Jawi sikit je tulisan Jawi. Daripada 6 muka surat. Tu pun tak boleh. Turun jadi 3 muka surat. 3 muka surat. 3 muka surat ni pertikaian lagi. Tak boleh. Tak boleh 3 muka surat. 3 muka surat pun tak ada. Habis tu bagi pada PIBG lah. Tengok bagaimana mereka. Orang bukan Islam nak sebut. Kita kata kalau begitu tak payah. Kamu nak meniaga bihun tapi letak gambar masjid. Kamu nak meniaga kicap je tapi kamu letak gambar-gambar, kamu tulis tulisan Jawi dan sebagainya. Yang tu boleh pula bagi kamu. Kita kata tak, mulai sekarang kamu yakin dengan produk orang Islam. Tak dalam hidup kita. Habis tu macam mana produk orang bukan Islam? Tunggu habis dulu produk kami. Senang cerita tu. Bila habis produk, kalau kamu nak suruh cepat, kamu masuk Islam cepat. Kamu masuk Islam cepat, lagi cepat habis produk. Itu je mudah dalam hidup. Sempadan kita dengan mereka ialah sempadan agama. Sempadan kita dengan mereka ialah sempadan agama. Orang kata, Ustaz, semua benda kena agama. Ya, Allah yang ajar demikian. Buktinya, bila kita masuk dalam kubur, tak boleh tolong agama selain Islam. Hanya boleh tolong kita ialah Islam. Masuk dalam kubur, bangun di akhirat, Islam je boleh tolong. Bangun di padang mahsyar, Islam je boleh tolong. Nak masuk syurga, Islam je boleh tolong. Selain daripada Islam tak boleh tolong. Kalau kita tidak tolong, kita tolong di dunia. Senang je. Kamu nak suruh kamu sama. Apa dia? Aslam taslim. Kamu masuk Islam, kamu sama. Sama dipanggil demikian. Ini keyakinan, ilmu keyakinan dalam hidup. Sahabat-sahabat Rasulullah bila sampai begitu, mereka bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni pun tergoyang Rasulullah. Macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Rasulullah jawab, senang je. Pagi-pagi mulut kamu sebut, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ni nak suruh ikrar dalam diri kita. Nak suruh yakin dengan Islam ni, sebut raditu billahi rabban. Aku redha Allah itu Rabb dalam hidup aku. Wa bil islami dinan. Islam ni sebagai satu cara hidup dalam hidup aku. Wa bi Muhammadin, Nabi Muhammad itu nabiyyan wa rasulan. Nabi aku dan juga rasul ikutan dalam kehidupan aku. Yang pertama mesti ada ilmu. Yang kedua, alim ulama sebut bila kita nak berubahnya apa dia? Kita mestilah yang namakan dengan ada kemahuan untuk berubah. Jangan tak ada kemahuan. Jangan matikan perasaan
rasa nak untuk berubah. Jangan matikan. Orang tanya pada dia, kamu nak masuk syurga ke? Nak. Habis tu kamu buat amalan apa? Buat begini-begini je lah. Kalau begini tak boleh masuk syurga. Orang jawab, sebut pada dia. Dia pun jawab, kalau tak boleh nak buat macam mana? Tak payah itu. Ni tak ada kemahuan. Tak ada kemahuan. Orang tanya dia, nak masuk neraka ke? Tak nak, dia jawab. Habis tu, kalau kena masuk, masuk je lah. Ni panggil tak ada kemahuan. Islam dia nak hidup ni biar kita tetap dalam diri. Aku nak masuk syurga. Aku bila aku hidup ni, sampai aku masuk dalam kubur, pastikan aku nak masuk syurga. Kemahuan tu mesti besar dalam hidup. Kita pun mula kita ni semangat dalam diri. Jangan matikan semangat untuk nak lakukan perubahan dalam hidup. Dua, dan yang akhir sekali, mesti saling sokong menyokong di antara sesama kita. Saling kuat menguat dalam hidup kita ni. Tolong kita ingatkan sahabat-sahabat kita. Saya tengok kamu tak ada sembahyang subuh tadi. Saya rasa tak patut tak datang sembahyang subuh tadi. Saling kita kuat menguat, bagi tahu kepada kawan kita. Saya bimbang kalau kamu tertinggal solat subuh berjemaah. Ini saling kuat menguat. Bila nampak kawan-kawan kita datang, kita sebut terus, alhamdulillah, saya syukur pada Allah kerana kamu datang pada malam ini. Jangan lupa ya, malam besok datang lagi. Kita bagi sokongan. Jangan kita melemahkan saudara-saudara kita. Jangan. Tengok orang baru mak datang, kita mula manfaat. Kita tanya tegur dia, dunia nak kiamat ke? Kita mula melemahkan dia. Ataupun kita mula nak jatuhkan dia. Kita mula sebut, kamu datang ni nak suruh buat kenduri ke minggu depan? Kita mula jadi demikian. Jangan. Bagi semangat. Orang Islam ni kena saling kuat menguat. Ba'dukum awliya'u ba'd. Saling kuat menguat di antara satu malam. Sentiasa kita sebut, doakan saya biar saya boleh masuk dalam syurga Allah. Sentiasa jumpa dengan anak-anak kecil, bagi tahu pada anak-anak kecil, bagi tahu pada mereka, doakan pakcik, makcik, biar pakcik, makcik boleh masuk dalam syurga Allah. Biar sentiasa kita sebut demikian. Saling kuat menguat. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Sayyidina Umar, bila dia jumpa kanak-kanak, dia sebut pada kanak-kanak, doakan Umar, wahai budak, supaya Umar boleh masuk dalam syurga Allah. Dilakukan demikian. Budak terjawab, kamu Amirul Mukminin kan? Macam mana kamu nak suruh kami ni kanak-kanak kan? Sayyidina Umar kata tak, kamu budak, doa kamu jauh lebih mustajab daripada kami. Kami ni dosa kami ni banyak. Dosa kami Allah tak pandang doa kami. Sayyidina Umar sebut demikian. Doa kamu didengari di kalangan makhluk-makhluk Allah, diaminkan oleh para malaikat Allah, kerana kamu tak buat dosa wahai anak. Sayyidina Umar demikian. Nak sebutnya saling budak kanak-kanak baca doa pada Umar. Sahabat-sahabat demikian. Hidup saling kuat menguat. Jangan kita melemahkan di antara satu sama lain. Ni kadang-kadang kita tak saling kuat menguat. Bila kita tak saling kuat menguat, menyebabkan kita ni tak ada kekuatan di kalangan kita. Kadang-kadang suami pakai kopiah, letak je atas kepala, isteri mandang atas bawah. Bang, nak mana? Nak ke surau. Kata dia suami, abang dah insaf ke? Isteri tanya demikian, abang dah insaf ke? Baru dengar ceramah semalam. Dia sebut demikian, abang tak payah bang. Abang pergi sembahyang berjemaah pun, abang tak jadi tu imamnya. Lebih baik abang sembahyang kat rumah je. Suami pemandang, ya tak ya juga katanya. Saling tak menguat. Jangan. Sebut pada isteri kita, bila waktu mana petang je, tanya isteri kita, di surau tu tak ada kuliah muslimat ke? Tak ada ke? Pergilah dengan kuliah muslimat. Abang memang tak sempat nak kuliah kamu, tapi kamu pergi belajar, menambahkan ilmu. Biar suami yang hantar kita. Saya bang, kalau boleh abang mengajar saya, satu rahmat. Kalau abang tak boleh mengajar saya, tolonglah hantar saya untuk saya tak pergi belajar ilmu, menambahkan ilmu. Ini saling kuat menguat. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan kan, saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Dah 17 tahun saya mengajar. Yang ramai datang tiap-tiap pagi Khamis, pagi besok ni, yang ramai datang orang perempuan. 1000 lebih tu orang perempuan yang datang. Orang lelaki sikit yang datang, adalah 200-300 orang. Orang lelaki yang datang di sini. Yang perempuan datang, saya tegur orang perempuan, Datin, seorang ke? Seorang je Ustaz. Mana Datuk? Datuk dah meninggal Ustaz.
dah meninggal. Oh, innalillahi. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk meninggal. Kenapa? Waktu dia ada dulu, saya tak sempat belajar Ustaz. Alhamdulillah dia mati ni baru saya sempat belajar. Maknanya orang perempuan ni berdoa dia, ya Allah, bila dah suami aku nak mati. Nah, sebutnya bila suami meninggal baru isteri boleh belajar. Kita ni jangan begitu dalam hidup, saling kuat menguat. Isteri bagi tahu kepada suami, abang, bawa saya dan keluarga kita ni ke syurga Allah. Suami bagi tahu kepada isteri, tolong bantu saya untuk saya bawa keluarga ini ke syurga Allah. Ini kena sentiasa sebut. Kalau kita tak boleh masuk syurga, rugi kita berumah tangga lah. Rugi. Kahwin dua-dua orang, kahwin bagai nak agak, tiba-tiba mati, jalan berbeza, masuk neraka di kalangan na'udzubillah min dzalik. Biar kita di kalangan ahli syurga. Macam mana kita nak dapat ahli syurga ni? Biar kita melalui proses yang saya sebut sebentar tadi, akhirnya kita termasuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak menyesal bila kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kita rasa puas hati, alhamdulillah aku diberi peluang juga hidup, dan aku sempat belajar, dan aku sempat membetulkan jalan hidup untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekarang inilah, mudah-mudahan sejam saya bercakap pada malam yang baik ini, dia akan bawa manfaat pada kita semua. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi 7 kali ini, sebelum sampai 8 kali kita berhenti setakat ini lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dalam kita memahami di awal Muharram ini, masuk tahun baru ni untuk ke mana? Untuk ke syurga Allah. Dia sebut demikian, aku mesti masih dapatkan syurga Allah. Sentiasa sebut pada diri kita, aku nak syurga Allah, aku nak syurga Allah. Biar kita, bila kita sebut kita nak syurga Allah, satu hari kita dipanggil menghadap, betul-betul kita dapat syurga Allah. Puas hati dalam hidup kita. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.